الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dengar sahaja suara takbir bergema di jagat raya, itu menandakan kita semua sudah memasuki 1 Syawal dan meninggalkan bulan Ramadan yang mulia. Suara takbir itu juga memberikan kegembiraan kepada kita kerana inilah satu-satunya masa kita dapat berkumpul bersama saudara mara yang telah lama terpisah. Namun ketika COVID-19 menyerang Malaysia, selama 2 tahun berturut-turut kita tidak dapat pulang ke kampung halaman kerana sekatan perjalanan oleh kerajaan. Buat pertama kalinya, kita hanya terduduk sepi pada malam raya sambil mengenangkan keluarga di kampung. Ditambah lagi, alunan takbir raya dilaungkan dengan irama yang sungguh syahdu dan mendayu-dayu pasti membuat kita bertambah sedih. Anda perasan tak sesuatu yang pelik tentang takbir raya di negara kita? Apabila menjelang sahaja raya, pasti takbir akan dialunkan dengan cukup syahdu dan mendayu-dayu. Padahal di negara-negara Arab, takbir raya dilaung dengan penuh semangat sebagai simbolik kemenangan umat Islam menjalani puasa. Malah ada yang beranggapan alunan takbir raya mendayu-dayu menyalahi konsep. Katanya, rasa sedih yang tiba ketika mendengar takbir raya bukanlah kerana mengenangkan kebesaran Allah tetapi lebih kepada tidak dapat beraya, teringat kampung halaman, makanan dan sebagainya. Persoalannya sekarang, apa sebab takbir raya di negara kita mendayu-dayu? Adakah kerana kita merupakan bangsa yang gemar bermain emosi? Adakah kita gemar bermain emosi? Sebenarnya takbir raya mendayu-dayu yang menjadi trademark di negara kita ini berasal daripada alunan Tarannum Jiharkah. Kepulauan Melayu dikatakan telah terdedah dengan beberapa jenis alunan tarannum sejak abad ke-7 iaitu ketika Kekhalifahan Umayyah memegang tampuk pemerintahan dunia Islam. Salah satu alunan tarannum tersebut adalah Tarannum Jiharkah yang berasal daripada Parsi dan telah diubah suai oleh kori-kori dari Hijaz mengikut budaya setempat. Bermula dari situ, Tarannum Jiharkah telah digunakan sebagai salah satu alunan untuk membaca Al-Quran. Jadi dekat mana part mendayu-dayu tu? Cuba dengar Tarannum Jiharkah, pasti anda akan dapat mengesan alunan mendayu-dayu apabila ayat Al-Quran dibaca. Secara asasnya, Tarannum Jiharkah memang dikenali sebagai alunan yang sangat sinonim dengan sifat mendayu-dayu dan sedih. Kebiasaannya, Tarannum Jiharkah akan dialunkan ketika membaca ayat-ayat yang menceritakan perihal hari kiamat, rintihan dan doa. Penggunaan Tarannum Jiharkah yang lembut, menusuk kalbu dan tenang pasti boleh memberikan kesan emosi yang mendalam buat kita ketika mendengarnya. Bagi mereka yang ingin merasakan kehusyukan dan keinsafan yang sedalam-dalamnya ketika membaca Al-Quran, bolehlah menggunakan Tarannum Jiharkah. Walau bagaimanapun, para qura'a di Malaysia akan jarang menggunakan Tarannum Jiharkah untuk mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Tapi jangan risau kerana Tarannum Jiharkah masih lagi menjadi amalan para kori daripada Mesir. Senang cerita, elemen mendayu-dayu dalam Tarannum Jiharkah inilah yang mengaruhi alunan takbir raya sehingga menjadi sayu dan sedih. Jadi selepas ini, jika anda yang cuba membandingkan antara takbir Kepulauan Melayu dan negara Arab, cakap sahaja bahawa kita alunkan takbir menggunakan Tarannum Jiharkah. Tidak menjadi kesalahan untuk alunkan takbir mendayu-dayu kerana Tarannum Jiharkah merupakan salah satu jenis tarannum yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Takbir raya dan sambutan raya orang Melayu. Cara sambutan Hari Raya Bangsa Melayu mempunyai perbezaan jika dibandingkan banyak bangsa lain di dunia.
Apabila tiba pada setiap hari raya Aidilfitri dan Aidiladha, akan ada takbir raya sebelum solat sunat. Adakah anda faham maksud sebenar takbir tersebut? Maksud takbir raya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan segala puji-pujian hanya layak bagi Allah. Allah Maha Besar yang teramat besar, segala puji bagi Allah yang teramat banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada lain yang kami sembah melainkan Dia. Kami ikhlas kepadanya mengikuti ajaran agama Islam sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir. Tiada Tuhan melainkan Allah yang tunggal, yang menepati janjinya, yang menolong hambanya dan yang memuliakan tenteranya dalam mengalahkan tentera Al-Ahzab dengan sendirinya, yakni kekuasaannya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan segala puji-pujian hanya bagi Allah. Di dalam takbir ada menyebut memuliakan tenteranya dalam mengalahkan tentera Al-Ahzab. Tidak ramai yang tahu bahawa takbir ini juga dilaungkan semasa tentera Laksamana Melayu menentang penjajah semasa perang. Takbir ini adalah kebiasaan untuk semua Laksamana dan pengikutnya dari Perak dahulu semasa sedang menentang penjajah. Cuma nada takbir dilaungkan dengan keras, bukan merdu. Pada hari raya nada merdu dibuat supaya nampak lebih sopan, sebab hari raya dalam falsafah orang Melayu perlu disambut dengan kegembiraan. Pernah menjadi persoalan dulu dari beberapa orang dari tanah Arab bertanya mengapa orang Melayu menyambut hari raya dengan takbir perang, bermain meriam. Ini kerana ia sangat berbeza dengan cara bangsa Arab meraihkan Aidilfitri dan Aidiladha. Apa yang diamalkan orang Melayu sambut raya? Apa yang sebenarnya diamalkan oleh bangsa Melayu dahulu bukan sekadar takbir hari raya sahaja yang berunsur perang, tetapi banyak lagi seperti perarakan keliling kampung, khutbah hari raya berkaitan perang zaman Nabi, zaman sekarang dan perang hawa nafsu, takbir hari raya, bermain meriam, makanan perang, persembahan silat, mengingati asal-usul, sejarah dan menghargai jasa pejuang zaman dahulu dengan mengamalkan semula cara kehidupan zaman dahulu. Hari raya itu juga sebenarnya ialah suatu latihan membuat persediaan menghadapi perang yang diamalkan setiap tahun. Dalam hari raya itu sendiri sudah diajar supaya belajar mengenai sejarah lampau. Sayangnya untuk zaman sekarang, ramai yang mula mengubah warisan Melayu kerana tidak faham apa yang mereka amalkan. Cara yang diamalkan dahulu di kampung-kampung juga berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang diraikan dengan lebih mudah. Perarakan malam hari raya pada zaman dahulu dimulakan dengan bunyi kompang arak-arakan. Kemudian disambung dengan bunyi gendang perang sambil membawa obor dan alat kebesaran Sultan, Raja Melayu atau orang besar empat yang mewakili pemerintah setempat. Mereka yang mengikuti dengan suka rela masuk dalam perarakan tanda menyokong taat setia pada pemerintah setempat. Obor digunakan untuk mengingati zaman dahulu kerana zaman dahulu tiada lampu kuasa bateri. Obor dinyalakan dengan menggunakan gobek api. Api juga dianggap keperluan penting apabila dalam kegelapan semasa darurat atau huru-hara. Takbir dilaungkan semasa perarakan tersebut. Perarakan akan diketuai oleh penghulu pawai. Pawai iaitu pemegang alat kebesaran dan kelengkapan istana jika tiada wakil istana yang lain hadir. Perarakan ini masih ada diamalkan secara sederhana di sesetengah kawasan kampung walau ia dianggap telah pupus. Gendang perang, gobek api, jawatan pawai, penghulu pawai juga dianggap telah pupus. Takbir hari raya pada zaman dahulu, selepas habis solat di masjid akan disambung pada setiap rumah tokoh pahlawan, penghulu, jiran-jiran dan orang yang dimuliakan. Cara ni masih ada diamalkan di sesetengah kampung. Takbir hari raya juga simbolik berperang dengan hawa nafsu. Bermain meriam pada zaman dahulu, selepas habis solat di masjid, permainan meriam buluh akan disambung di kawasan perkampungan. Cara permainan meriam buluh ketika itu menggunakan peluru. Peluru itu hanya sekadar jenis mainan yang dibuat dari tempurung bulat kering yang diwarnakan atau menggunakan bola buatan. Dalam permainan ini, setelah meriam diletupkan, peluru yang paling jauh dikira pemenang. Secara tidak langsung melatih pemain meriam berfikir bagaimana membina meriam yang bagus. Makanan perang ialah seperti rendang tok bido, rendang tok, serunding, dodol, kuah kering dan makanan yang tahan lama boleh dibawa merantau dan susah rosak.
Persembahan silat juga diadakan selepas habis solat hari raya di masjid. Persembahan dijadikan sebagai permainan supaya disambut dengan gembira. Persembahan seni perang ini juga mempunyai persamaan dengan orang Sudan zaman dahulu di hadapan Nabi Muhammad. Kesimpulannya, Nabi tidak pernah melarang bermain senjata atau persembahan berkaitan dengan kekuatan perang, malah menyuruh untuk teruskan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV.